Cubaan suara, cubaan suara, cubaan suara. Cubaan suara 1, Forum Remaja Kunci Revolusi Masyarakat Bervisi. Cubaan suara 2, Forum Remaja Pintu Kesuburan Rohani. Cubaan suara 3, Forum Remaja Membentuk Insan Insani. Cubaan suara 4, Jendela Kematangan Lidah. Forum Remaja menjana pemikiran anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam sejahtera saya ucapkan. Syukur kita kepada Ilahi kerana limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang Forum Remaja bersama saya Nur Fayrusyahira binti Abdul Rahim selaku pengerusi yang akan membawakan tajuk yang cukup menarik, iaitu kerukunan institusi kekeluargaan asas pembinaan tamadun manusia. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita berkenalan dengan ketiga-tiga orang ahli panel kita pada hari ini, ada baiknya kita fahami dahulu apakah definisi keluarga. Dari perspektif Islam, keluarga adalah suatu unit sosial yang majmuk sifatnya. Keluarga majmuk ini terangkum di dalamnya bukan sahaja ibu, bapa dan anak, tetapi terangkum juga di dalamnya datuk, nenek, cucu, cicit dan saudara mara. Dari perspektif Islam juga amat mementingkan keluarga yang bahagia. Demikianlah definisi ringkas daripada saya. Tanpa membuang masa, pepatah Melayu ada mengatakan tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, ada baiknya kita berkenalan dahulu dengan ketiga-tiga orang ahli panel kita yang sungguh berwibawa pada hari ini. Baiklah, sebelah kanan saya ahli panel pertama, Saudara Muhammad Firdaus bin Johari. Apa khabar saudara? Kabar baik saudari. Baiklah, dan di sebelah kiri saya pula Ayu berjubah hitam, Saudari Aini Saidina binti Roslan. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Baiklah, dan di hujung sana pula nampak pemalu tetapi beta berkata-kata, Saudara Said Iman Syafiqi. Apa khabar saudara? Baik saudari. Baiklah, selesailah sesi ta'aruf kita bersama ketiga-tiga orang ahli panel kita yang sungguh berwibawa pada hari ini. Warga intelektual sekalian, nampaknya hadirin hadirat tidak sabar-sabar mahu mendengar perbincangan tajuk yang cukup menarik pada hari ini. Baiklah, soalan pertama saya akan tujukan kepada saudara ahli panel pertama kita. Baiklah, saudara Firdaus, pada pandangan anda, apakah kepentingan institusi kekeluargaan dalam pembinaan tamadun manusia? Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudari. Hadirin hadirat yang sudi melapangkan masa bersama-sama mendengarkan perbahasan kita pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan menjawab soalan yang telah diajukan oleh pengerusi sebentar tadi. Baiklah, kepentingan institusi kekeluargaan asas pembinaan tamadun manusia. Kepentingan ini perlulah diketahui oleh setiap lapisan masyarakat. Antaranya, dapat melahirkan satu generasi yang berketerampilan kerana kebiasaannya dalam sebuah keluarga terdiri daripada ayah, ibu, anak-anak, atuk dan juga nenek. Maka di sini sebagai kedua ibu bapa hendaklah memberi tunjuk ajar kepada anak-anak untuk mengenal erti kehidupan dari segi pelbagai aspek kehidupan, antaranya aspek kesopanan, peradaban dan kesusilaan. Aspek-aspek ini memainkan peranan yang penting bagi melahirkan generasi yang diingini. Seterusnya, namun jika ibu bapa gagal, kita masih mempunyai atuk dan juga nenek sebagai sandaran kepada anak-anak ini. Namun, yang perlu diperhatikan di sini adalah kedua ibu bapa yang memainkan peranan yang sangat penting sebagai kedua hasanah kepada anak-anak ini. Maka jelaslah membuktikan bahawa kedua ibu bapa ini perlulah cakna dalam melahirkan generasi yang berketerampilan. Seterusnya, kepentingan institusi keluarga adalah dapat meningkatkan produktiviti masyarakat. Kerana dapat kita lihat di sini, keluarga merupakan satu alat kesinambungan dalam kehidupan kita. Tekanan dalam bekerja amatlah memerlukan sokongan daripada orang sepertinya keluarga. Melalui keluarga ini kita dapat meringankan serba sedikit bebanan dalam bekerja, sekaligus dapat meningkatkan produktiviti dalam menghasilkan sesuatu yang di luar jangkaan kita. Maka di sini kita dapat lihat kepentingan institusi keluarga perlulah dititik beratkan oleh setiap lapisan masyarakat bagi melahirkan dan membina tamadun bangsa dan manusia yang berjaya. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada saudari pengacara.
Baiklah, terima kasih kepada ahli panel pertama kita yang telah memberikan pendapat dengan penuh semangat ya. Baiklah, dapat saya rangkumkan di sini bahawa terdapat dua kepentingan institusi kekeluargaan yang amat penting. Yang pertama, dapat melahirkan generasi yang berketerampilan, dan yang kedua, dapat meningkatkan produktiviti masyarakat. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, soalan seterusnya sudah tentu saya akan tujukan kepada saudari Ain. Baiklah saudari, pada pandangan anda, apakah mungkin cabaran-cabaran yang dihadapi dalam pembentukan institusi kekeluargaan pada masa kini? Silakan saudari. Baiklah, terima kasih kepada saudara pengurusi yang langsung tak lekang dengan senyumannya. Hadirin hadirat warga Dewan sekalian, bagi pendapat saya, hal kekaburan hala tuju sesebuah keluarga merupakan cabaran terbesar bagi menjamin kerukunan institusi keluarga. Seperti yang kita tahu, seorang ayah adalah merupakan ketua keluarga yang seharusnya membimbing serta mendidik isteri dan anak-anaknya. Seperti yang kita lihat pada zaman kini, kebanyakan pasangan yang berkahwin atas dasar nafsu dan fitrah hidup sahaja, bukannya kerana Allah ataupun ketentuan agama. Maka dengan ini kejahilan bagi pasangan ibu bapa itu dapat membabitkan masa depan anak-anak yang bakal menjejaskan, kerana pada zaman kini pengaruh budaya barat dan juga pengaruh rakan sebaya yang melampau dapat mengganggu akhlak anak-anak. Maka dapat kita lihat di sini bahawa seorang ayah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mendidik serta membimbing isteri dan anak-anaknya. Kita beralih pula kepada cabaran yang kedua, iaitu pengurusan ekonomi yang baik menjamin kesejahteraan keluarga. Bab kata Hannah Yeoh, iaitu Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pernah berkata dalam syarahannya bahawa masalah kewangan merupakan penyebab utama meningkatnya kes perceraian di negara ini. Masalah perceraian ini dapat menyebabkan seseorang ibu itu merasa tertekan lalu mendera anaknya. Maka kita dapat lihat di sini bahawa kes perceraian, masalah kewangan dan juga kes penderaan adalah masalah yang berhubung kait. Maka kita lihat di sini juga bahawa masalah kewangan ataupun pengurusan kewangan perlulah diuruskan dengan baik oleh ibu bapa agar dapat mengelakkan masalah keluarga yang boleh menyebabkan perceraian. Ya, itu saja daripada saya. Saya pulang semula kepada saudari pengurusi. Baiklah, terima kasih kepada saudari panel kedua di atas pendapat yang telah disampaikan. Hadirin dan hadirat sekalian, jelaslah bahawa dapat kita lihat di sini antara cabaran-cabaran utama dalam membina institusi kekeluargaan yang bahagia ialah kekaburan hala tuju keluarga itu sendiri, dan yang kedua, pengurusan sumber ekonomi yang buruk. Warga yang telah turun sekalian, saya akan teruskan soalan pada saudara Syed. Baiklah saudara, pada pandangan saudara, apakah punca-punca kelebihan institusi keluarga pada masa kini? Silakan saudara. Terima kasih kepada saudari pengurusi. Baiklah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Antara punca yang menyebabkan sesebuah institusi kekeluargaan semakin lemah dalam masyarakat kita ialah kekurangan ilmu duniawi dan ukhrawi. Dalam membina sebuah hubungan perkahwinan yang baik dan harmoni adalah sangat penting bagi setiap pasangan untuk mempunyai ilmu duniawi dan ukhrawi yang cukup. Hal ini kerana pasangan yang cetek akan pengetahuan ilmu kebanyakannya menunjukkan kepada kita bahawa mereka masih belum cukup matang untuk memikul tanggungjawab. Maafkan saya, mereka masih belum cukup matang untuk memikul tanggungjawab masing-masing serta memahami peranan mereka. Sebagai analoginya, sang suami sebagai ketua keluarga yang bertanggungjawab membimbing isteri dan anak-anaknya. Oleh itu, jelaslah bahawa kekurangan ilmu agama dan dunia merupakan punca kepada kelemahan dalam institusi kekeluargaan.
Menelusuri dari faset yang seterusnya, yang kedua ialah tidak ada kemahiran menyusun waktu. Hal ini menyebabkan perbalahan antara suami dan isteri kerana gagal menyusun waktu dengan sebaiknya. Sebagai tamsilnya, semasa sebelum kahwin, si suami meluangkan masa dengan rakan-rakannya. Tetapi apabila sudah berkahwin, tabiat itu tidak sepatutnya terbawa dalam kekeluargaan. Oleh itu, bagi mengelakkan permasalahan ini maupun kelemahan, sepatutnya seyogianya kita perlulah menghargai masa supaya keluarga hidup dalam kebahagiaan. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara ahli panel ketiga kita di atas pendapat yang telah disampaikan. Baiklah, warga intelektual sekalian, taklah sudah sesi pertama kita beralih pula kepada sesi kedua dengan soalan-soalan yang lebih hangat dalam mengupas isu ini. Soalan seterusnya saya akan tujukan kepada saudari Ain. Baiklah saudari, pada pendapat anda, apakah peranan ibu bapa dalam memupuk nilai-nilai kasih sayang dalam institusi keluarganya? Silakan saudari. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa petah mengaju soalan. Para hadirin warga Dewan sekalian, ibu bapa perlulah memainkan peranan yang besar dalam mengukuhkan nilai-nilai kasih sayang dan saling mencintai dalam sesama ahli keluarga. Langkah pertama yang dapat saya kongsikan ialah ibu bapa perlulah menerapkan ilmu agama dalam diri anak-anak di samping menjalankan aktiviti yang dapat mengukuhkan ataupun mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga. Pengajaran dan pendidikan pendidikan ilmu agama seperti penceritaan kisah Nabi, pengajaran ilmu mengaji dan juga aktiviti solat berjemaah dapat dilakukan supaya hubungan kekeluargaan itu semakin erat. Langkah seterusnya iaitu ibu bapa perlulah mempunyai kemahiran berkomunikasi yang kesan dalam keluarga. Hal ini adalah kerana dalam konteks keluarga, komunikasi menjadi platform dalam menyampaikan maklumat dan berinteraksi dengan ahli keluarga. Salah satu kepentingan komunikasi dalam keluarga ialah mempengaruhi dan memberikan penyelesaian dalam membentuk keharmonian sesebuah sistem keluarga. Hal ini dapat dilihat kerana keluarga merupakan satu kesatuan yang mempunyai satu ikatan dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Sekian dari saya, berbalik kepada pengurusi. Baiklah, terima kasih kepada saudari pengurusi kerana di atas pendapat yang telah disampaikan terhadap soalan. Tanpa membuang masa, saya akan teruskan soalan seterusnya kepada saudari saya. Baiklah saudara, pada pendapat anda, apakah pula peranan masyarakat bagi membina institusi keluarga yang maju dan yang merupakan asas pembangunan, asas tamadun manusia? Silakan saudara. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Baiklah, antara manhaj yang komprehensif yang dapat mengukuhkan institusi kekeluargaan ialah melalui peranan masjid. Sebagai contoh, Masjid Al-Ridwan di Ulu Kelang yang telah mengadakan ceramah tentang keluarga sakinah. Izharlah bahawa aktiviti kemasyarakatan seperti ceramah di atas telah memberi sumbangan yang besar kepada tamadun kekeluargaan. Sekian, kembali kepada pengurusi. Baiklah, terima kasih kepada saudara panel ketiga kita kerana telah menjawab soalan dengan cukup baik ya. Tanpa membuang masa, soalan terakhir sudah tentu saya akan tujukan kepada saudara ahli panel pertama kita. Baiklah, saudari Firdaus. Pada pendapat anda, apakah pula peranan agensi kerajaan dalam membentuk institusi kekeluargaan yang sejahtera bagi membangun tamadun manusia pada masa kini? Silakan saudara. Baiklah, terima kasih buat saudari pengerusi. Sebagai penutup kepada segala persoalan kita pada hari ini, saya akan membahaskan tentang langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan.
Kerajaan boleh mengadakan kempen yang berkaitan dengan kekeluargaan. Perkara ini bagi memupuk nilai kasih sayang yang telah diceritakan oleh panel 2 sebentar tadi. Di sini amat penting bagi kita untuk menerapkan nilai kasih sayang dalam sebuah institusi kekeluargaan. Seperti contoh, pihak Lembaga Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Negara telah mengadakan kempen No Gadget Hour bersempena dengan Bulan Keluarga Satu Malaysia sebagai inisiatif dalam membentuk institusi keluarga yang cemerlang dalam menuju ke arah transformasi nasional. Melalui program ini juga dapat memupuk nilai kasih sayang antara keluarga dari pelbagai lapisan masyarakat, bangsa dan juga agama. Di sini kita dapat lihat bahawa kerajaan memainkan peranan yang penting dalam memastikan institusi keluarga ini sentiasa kekal dan menjadi asas kepada pembentukan tamadun manusia. Seterusnya, kerajaan juga boleh mengadakan majlis rumah terbuka sebagai salah satu bukti untuk memastikan setiap lapisan masyarakat ini dapat menimba pengalaman untuk merayakan sesuatu majlis bersama-sama. Dengan ini, kita dapat meningkatkan lagi nilai mahabbah dalam sebuah institusi keluarga. Jadi, itu sahaja yang boleh saya ungkapkan sebagai langkah-langkah yang boleh diambil oleh kerajaan. Saya ajukan semula kepada pengerusi. Baiklah, terima kasih kepada saudara panel pertama kita yang telah menjawab persoalan dengan penuh bersemangat. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, tak malah sudah sesi soal menjawab kita di antara ketiga-tiga ahli panel kita. Dapat saya simpulkan di sini. Kesimpulannya, walaupun banyak cabaran-cabaran dalam membina institusi kekeluargaan, namun segala cabaran ini perlulah kita atasi dengan cara yang paling bijak, efektif dan efisien bagi melahirkan tamadun manusia yang lebih maju dan berdaya saing. Diharapkan bahawa setiap individu, ibu bapa maupun agensi kerajaan memainkan peranan dalam isu ini. Setinggi-tinggi ucapan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga orang ahli panel kita yang sudi menjayangkan forum remaja kita pada hari ini. Warga internet tua sekalian, ada hujung, ada pangkalnya, Ada barat, ada timurnya. Ada tengah, ada tepinya, Ada mula, pasti ada akhirnya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.